kebelakangan ini telah timbul isu kuasa ketiga ataupun third force. Ramai yang bercakap tentang kuasa ketiga, tetapi adakah mereka memahami sebenarnya apa dia kuasa ketiga? Bagi mereka, kuasa ketiga hanya pertandingan tiga penjuru, iaitu Barisan Nasional dan juga Pakatan Rakyat bertanding di dalam pilihan raya, dan satu lagi calon dari mungkin satu parti politik kecil ataupun calon bebas juga yang akan bertanding di dalam pilihan raya dan lawan kedua-dua Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat. Dan ini yang dipanggil third force atau kuasa ketiga. Dan kuasa ketiga ini akan kacau. Kuasa ketiga ini tidak akan menang, hanya akan menarik undi dari mana-mana satu pihak, dan kemungkinan besar akan menarik undi dari pembangkang, iaitu third force ni akan menjamin bahawasanya Barisan Nasional akan memenang pilihan raya dan pembangkang akan kalah di semua tempat yang ada perlawanan tiga penjuru atau empat penjuru dan seterusnya. Macam kita lihat di Sabah baru-baru ini di dalam pilihan raya kecil. Apa yang mereka tidak menyedari dan hujah yang mereka guna kuasa ketiga bermaksud pertandingan tiga penjuru, satu cara melihat perkara ini dengan begitu toho atau begitu cetek. Apa yang mereka tidak menyadari, kuasa ketiga itu yang sebenarnya sudah ada. Dan kuasa ketiga ialah Sarawak dan juga Sabah. Sarawak dengan 31 kerusi parlimen, Sarawak dengan 25, dan juga Labuan satu lagi kerusi. Jadi kalau kita ambil seperti saya telah pun menerangkan beberapa hari dahulu, kalau kita campur Sarawak dan Sabah dan juga Labuan, kita dapat 31 campur 25 campur 1, iaitu 57 kerusi semuanya. Kita kena kaji keputusan pilihan raya di Semenanjung. Dan keputusan pilihan raya di Semenanjung, iaitu dari 165 kerusi parlimen, tolak 75 kerusi 57 kerusi parlimen dari Sabah, Sarawak dan Labuan. Hanya tinggal 165 kerusi sahaja di Semenanjung. Dan dari 165 kerusi, kalau kita bagi dua, iaitu 82 ataupun 83. Kita jangan lupa, 82 kerusi ialah apa yang pembangkang menang pada pilihan raya yang lepas pada bulan Mac tahun 2008. Bermaknanya, kalau kita kaji dari segi pilihan raya yang lepas dan kalau kita kaji dari segi kekuatan pembangkang, pembangkang hanya boleh dapat separuh sahaja dari kerusi Semenanjung. Ini kita lihat dari segi pilihan raya dulu. Mungkin pilihan raya akan datang ini akan berubah. Tapi kalau kita lihat dari segi kekuatan pembangkang dibanding dengan kekuatan Barisan Nasional, kita tidak akan lihat banyak perbezaan sekarang dan mungkin 2 tahun dulu. Jadi kita untuk tujuan kajian ini, kita boleh anggap 165 kerusi di Semenanjung akan dibagi dua, akan dibagi sama rata. Iaitu 80 lebih bagi pembangkang dan 80 lebih juga bagi Barisan Nasional. Kalau begitu, tanpa Sabah, Sarawak dan
juga Labuan. Kalau begitu, baik pembangkang ataupun Barisan Nasional, kedua-dua tidak boleh nak tubuh kerajaan. Kalau boleh pun dengan hanya satu kerusi sahaja. Satu kerusi boleh kita anggap sebagai seri. Siapa yang akan tubuh kerajaan? Jadi, dengan 165 kerusi dibagi sama rata, atau dibagi dua, pihak yang akan tubuhkan kerajaan ialah pihak yang Sarawak dan Sabah sokong. Jadi, terletak kepada Sabah dan Sarawak, jatuh kepada Sabah dan Sarawak kuasa untuk menentukan kerajaan akan datang. Sekiranya kita ambil satu senario, sekiranya Sabah Sarawak jatuh ke pihak bukan Barisan Nasional, ataupun parti-parti politik di Sabah Sarawak tidak menyertai Barisan Nasional ataupun Pakatan Rakyat. Parti-parti politik di Sarawak dan di Sabah bertanding sebagai parti bebas dan mereka tidak menyertai mana-mana pasukan, mana-mana grup, baik Barisan Nasional ataupun Pakatan Rakyat. Dan selepas pilihan raya, barulah Sabah Sarawak akan membuat keputusan. Adakah mereka menyokong Barisan Nasional untuk tubuh kerajaan atau mereka menyokong Pakatan Rakyat untuk menubuhkan kerajaan. Kita tahu kebanyakan parti-parti politik duduk di dalam Barisan Nasional sekarang ini. Jadi, walaupun mereka bukan UMNO, bukan MCA, bukan MIC, PPP, Gerakan, dan seterusnya, tapi mereka masih bertanding sebagai parti politik Barisan Nasional. Dan oleh kerana terlebih dahulu mereka telah menaikkan lambang Barisan Nasional, maka apa kerusi yang mereka menang ialah kerusi Barisan Nasional. Tapi katalah semua parti politik Sabah Sarawak bukan ahli Barisan Nasional, keluar dari Barisan Nasional, tapi masih bertanding. Dan bertanding bukan sebagai Barisan Nasional. Maka kerusi di Sarawak dan di Sabah yang di mana dimenangi oleh mereka bukan kerusi Barisan Nasional, tapi kerusi tiap-tiap parti tersebut. Mana satu parti yang bertanding, kerusi itu miliki mereka. Jadi, Malaysia akan pecah tiga. Malaysia akan pecah separuh kerusi Semenanjung kepada Barisan Nasional, separuh kerusi Semenanjung kepada Pakatan Rakyat, dan Sabah Sarawak kepada satu pihak ketiga yang bukan Barisan Nasional ataupun Pakatan Rakyat. Ini baru kita panggil kuasa ketiga. Kuasa ketiga yang sebenarnya. The real third force. Jadi sekarang, adakah orang Sarawak dan juga orang Sabah, adakah mereka puas hati dengan keadaan sekarang? Adakah mereka merasakan yang mereka dianaktirikan? Adakah mereka rasa yang perjanjian-perjanjian baik perjanjian 8 perkara atau perjanjian 2 perkara untuk Sabah, adakah perjanjian-perjanjian ini tidak lagi dihormati? Adakah rakyat Sarawak dan Sabah memikirkan yang mereka perlu perubahan? Mereka perlu kerajaan pusat menghormati semua perjanjian-perjanjian yang telah diikati. Adakah rakyat Sarawak dan Sabah
rasa yang mereka perlu ajar kerajaan pusat, ajar Barisan Nasional, terutama sekali ajar UMNO yang rakyat Sabah dan juga rakyat Sarawak tidak boleh lagi dilayani secara mereka dilayani sekarang ini. Sebab apa? Kuasa menentu kerajaan duduk di tangan rakyat Sarawak dan rakyat Sabah. Tapi mereka tidak mengguna kuasa ini. You have the power to determine the next government, but you do not use this power. Kuasa menentukan siapa akan bentuk kerajaan masa depan terletak di tangan rakyat Sabah dan Sarawak. Adakah rakyat Sabah dan Sarawak tidak lihat ini? Tidak menyedari ini? Kalau rakyat Sarawak dan Sabah menyedari dan nampak yang mereka ada kuasa menentukan kerajaan masa depan. Sebab apa mereka tidak guna kuasa ini? Bukanlah kata mereka puas hati. Mereka tidak puas hati. Mereka menyedari yang mereka dilayani secara tak betul. Tapi mereka selain dari menyungut, komplain, selain dari hanya membangkitkan sungutan-sungutan, mereka tidak ambil apa-apa tindakan lain. Tindakan untuk mengubahkan keadaan. Padahal kuasa ada di tangan mereka. Ini yang kita dari Semenanjung tidak faham. Kita menyedari yang rakyat Sabah dan Sarawak tidak puas hati. Kita menyedari yang Sarawak dan Sabah walaupun begitu kaya, tapi rakyat sangat miskin. Kita menyedari yang hasil kekayaan Sarawak dan Sabah dirompak. Kalau tak dirompak oleh pemimpin-pemimpin, dirompak oleh kerajaan pusat. Dan duit yang sepatutnya pergi kepada rakyat Sabah dan Sarawak telah disalur bagi kegunaan peribadi atau kegunaan pusat. Dan rakyat Sarawak dan Sabah terus papa perdana. 40% rakyat dari Sabah dan Sarawak hidup di dalam kemiskinan. 40%. Tapi di Semenanjung mereka hidup dengan senang. Mereka hidup dengan senang dengan duit orang lain. Duit rakyat Sabah dan Sarawak. Tapi orang Sarawak sanggup, orang Sabah sanggup menderita, menghadapi kesusahan, mengalami kemiskinan, dan duit mereka dirompak oleh orang lain, dan rakyat Sabah dan Sarawak hanya melihat dan sungut sikit-sikit, tapi tidak bertindak lebih dari itu. Saya rasa sudah sampai masanya rakyat Sarawak dan Sarawak, rakyat Sabah dan Sarawak bangun untuk revolusi. Tapi revolusi yang saya maksud bukan revolusi berdarah, bukan bloody revolution, tapi revolusi perubahan, iaitu pada masa akan datang, di pilihan raya akan datang, undi untuk gugurkan Barisan Nasional dari Sabah dan Sarawak. Dan parti-parti politik juga sepatut bertanding di atas platform bebas, iaitu bukan ahli mana-mana golongan, baik barisan, baik pakatan, tapi mewakili rakyat, supaya rakyat Sarawak boleh bersuara di Parlimen kelak. Itu
hujah saya pada pagi ini.